bagaimana seseorang karyawan itu meneruskan kelangsungan hidup, menerusi seni lukis walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19. Dan bersama saya hari ini, saya dengan penuh rasa bangga dan syukurnya bersama dengan seorang ikon seni negara. Kita bersama dengan Encik Muhammad Yusof Ismail, juga lebih dikenali sebagai Yusof Gajah, dan juga Puan Zakiah Muhammad Isa sebagai isteri dan juga pengurus bagi Yusof Gajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Terima kasih meluangkan masa. Kita dah berbincang sedikit sebanyak bagaimana begitu ramai para karyawan seni di seluruh negara ini begitu terkesan, dan ada yang perlu melakukan begitu banyak lagi cara-cara lain untuk mencari sumber pendapatan itu. Dia mungkin bagi Encik Muhammad Yusof ataupun boleh panggil Yusof Gajah terus ya. Bagi Encik Yusof Gajah, bagaimana mampu untuk meneruskan legasi itu walaupun kita mendepani masa yang cukup sukar? Okay, terima kasih ya. Sebelum saya nak melangkah lebih jauh lagi, lukis kena tahu bahawa diri dia bukan hanya sekadar melukis. Lukis juga dia kena tahu bagaimana nak mengurus time management, financial management. Jadi bab-bab ini yang pelukis kena belajar. Tapi kebanyakan pelukis dia cuma tahu duduk di studio melukis dan lukisannya dijual atau dibeli oleh orang lain. Baik. Dia tidak ambil tahu. Dan itu sebabnya kadang-kadang pelukis sering kala ditipu, dipermainkan. Jadi sebab dia tidak ada ilmu untuk belajar tentang pengurusan. Maka saya fikir seorang pelukis harus ada seorang pengurus. Ya. Itu antara elemen yang sangat penting. Menghasilkan itu satu, tapi disiplin untuk memasarkan juga. Saya ingin tanya kepada Puan Zakiah, ataupun lebih mesra dikenali sebagai Mama ya. Bagi Mama pula sebagai pengurus Encik Yusof Gajah, sebagai seorang yang menjadi orang kuat untuk mengendalikan segala apa yang perlu untuk memasarkan lagi, untuk memastikan all eyes are watching, mata semua melihat seni itu. Apakah antara elemen penting yang perlu disentuh? Okay. Terima kasih. Salam seni untuk semua. Ya. Sebagai seorang pengurus Pak Yusof, orang kuat di belakang Pak Yusof yang membina hubungan antara pelukis dan juga penggemar atau kolektor Pak Yusof, ada beberapa tips yang digunakan. Pertama dari segi harga. Harga? Ya, dari segi harga. Kita kena letak harga yang sesuai di tempatnya. Contohnya kalau kita buat pameran di luar negara, memang harganya lebih mahal kalau dibandingkan buat pameran lukisan di dalam negara. Ataupun kalau waktu kami ada art gallery dulu, harganya lebih mahal dibandingkan sekarang ni kami dah ada studio di sebelah rumah, studio Gajah-Gajah Pak Yusof ni. Jadi bila kolektor datang ke rumah, mereka dapat harga yang sesuai ataupun kami panggil dengan friend price lah. Okey. Jadi kita perlu juga menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya, betul. Itu juga antara menjadi. Satu lagi, bila kolektor datang beli lukisan dalam jumlah yang agak lumayan lah. Kita ada sesuatu yang kita panggil hubungan mesra. Kita ada beberapa hadiah yang kita kata contohnya macam print gajah Mother and Child series ke untuk hadiah selepas kita membuat deal penjualan lukisan itu. Jadi setiap orang suka dapat hadiah kan? Ya, okey. Itu antara yang perlu kita komit untuk letakkan bagaimana kita boleh meletakkan seni itu jugalah ya. Ya. Satu lagi yang Mama nak kongsi ialah Pak Yusof ni bukan saja seorang pelukis tetapi juga seorang penulis dan ilustrator buku kanak-kanak. Betul. Menjadi juri di beberapa buah negara dan kemudian untuk di sini di negara kita dia banyak kali buat bengkel bagaimana menulis dan buat ilustrasi buku untuk kanak-kanak. Sebab Pak Yusof tahu di luar sana, di luar negara ada banyak pertandingan yang hadiahnya sangat lumayan. Contohnya pertandingan Nami Conquest di Korea. Hadiah pertamanya ialah $10,000. Di Chiang Mai, hadiah pertama $5,000. Jadi di situlah Pak Yusof nak membimbing lebih ramai lagi pelukis-pelukis untuk berturut sama dalam pertandingan di luar negara. Baik. Pak Yusof,
Pak Yusof seorang yang sangat berpengalaman, lebih 50 tahun. Daripada usia 7 tahun mula melukis. Dan bukan sahaja menghasilkan karya-karya yang sangat tinggi nilainya, tapi juga mendekati dari sudut menghasilkan buku-buku kanak-kanak dan sebagainya. Jadi bagaimana Pak Yusof sendiri melihat ini antara cara yang sangat bagus juga untuk memastikan bahawa karya seni Pak Yusof ni diterima semua lapisan masyarakat, terutama sekali daripada mereka yang di usia yang cukup muda. Okay. Bayi lahir tiap hari, Ya. tetapi buku tidak dihasilkan tiap hari. Okey, gini, kalau saya menghasilkan sebuah lukisan yang dapat memiliki hanya seorang sahaja, dan lukisan itu akan diletak di ruang tamu, di rumah atau di pejabat. Tetapi apabila saya menghasilkan sebuah buku, ia dapat dikongsikan oleh semua. Ya. Dan syukur alhamdulillah kalau buku tersebut dapat dialih bahasa, ketukar dalam bahasa asing. Setakat ini saya baru menghasilkan lebih kurang 60 judul. Baru 60 judul ya. 60 judul. Baru sedikit. Banyak Baru tu Pak Yusof. 60. Dan beberapanya ada yang telah menang peringkat dunia. Dan ada juga yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Ya. Baik. Pak Yusof sebagai seorang yang telah memenangi pelbagai anugerah dan juga dikenali dalam dunia seni ini, bukan sahaja di negara kita tapi di peringkat antarabangsa juga. Bila Pak Yusof berada di luar negara, melihat situasi karyawan di sana, bagaimana mereka, seni mereka dipasarkan, dihasilkan, apakah yang menjadi satu perbezaan yang cukup besar dengan di sini? Begini, Ya. lukisan adalah dikira barang mewah. Maksudnya begini, tak semua orang boleh beli lukisan. Ada banyak sebab. Saya kalau tak silap ada lebih kurang 20 atau 20 lebih sebab kenapa orang mau beli lukisan. Antara sebab-sebab orang membeli lukisan adalah suka. Suka, ingin memiliki, jadi bahan sejarah untuk koleksi muzium. Jadi, kalau bab suka, relatif. Ada orang suka warna merah, ada orang tak suka. Jadi, untuk membuat orang suka, kita kena banyak buat percubaan. Percubaan. Kenapa lukisan saya seperti kanak-kanak? Sebab itu adalah proses yang pertama. Sebelum kita pergi menginjak ke alam remaja, dewasa. Okay, bayangkan, kita sekolah darjah 1 sampai darjah 6 tahun. Kemudian sekolah menengah, kemudian masuk universiti. Prosesnya tu. Kanak-kanak itu adalah aras yang pertama sekali. Ya. Jadi bagi saya, macam mana pun seseorang itu dia akan melalui proses menjadi daripada seorang bayi, kanak-kanak, remaja sampai tu. Itu penceritaan di sebaliknya bagaimana Pak Yusof melihat ini, antara momen yang sangat penting juga untuk kita melakarkan satu minat seni bagi kanak-kanak. Mama ataupun Puan Zakiah, melihat karya Pak Yusof ini mempunyai identiti sendiri. Antara yang sangat-sangat dikenali, yang diingati orang ramai adalah lukisan gajah dan sebagainya. Dan juga warna-warna yang sememangnya sangat meriah akan diingati, dan memang itu yang menjadi kekuatan Pak Yusof. Adakah ini menjadikan ia salah satu karya Pak Yusof ini sebagai satu karya yang lebih mudah untuk dipasarkan pada orang ramai? Ya, betul. Sebab selalu kami bincang. Contohnya Pak Yusof kata kalau kita pergi ke supermarket, ke mall, dia ada ruangan untuk kanak-kanak, ruangan yang berbeza-beza. Jadi lukisan Pak Yusof pun lebih kurang begitu. Ada yang sesuai diletakkan di ruangan ataupun bilik kanak-kanak, di bilik ruangan yang ruangan makan, di hotel-hotel ataupun di bank-bank atau di mana saja. Jadi lukisan Pak Yusof tu banyak sirinya sebenarnya.
Satu lagi kerana Pak Yusof ni adalah penulis dan illustrator buku kanak-kanak dan sering buat pameran di luar negara, dan kami juga sangat rapat dengan dengan Pulau Nami di Korea, dan ada bilik khas. Kalau pergi ke Pulau Nami ada bilik khas yang ditulis oleh mereka, yang dibuat oleh mereka, bilik Yusof Gajah begitu. Wow. Ya. Mungkin sebab Pak Yusof salah seorang juri pertama dan beberapa tahun di sana. Kemudian Pak Yusof banyak membuat bengkel penulisan buku kanak-kanak dan membawa juga beberapa persatuan, contohnya Perbadanan Kota Buku, Persatuan Penulis Negeri Sembilan atau PEN, berkunjung ke sana melihat dan supaya di sana mendapat inspirasi dan motivasi. Alhamdulillah. Besar sumbangan Pak Yusof dan Mama sebenarnya. Dan saya sangat tertarik melihat pakaian baju yang didondon hari ini. Oh juga. ya, ini sebenarnya kerana Mama pun dipaksa oleh Pak Yusof untuk belajar batik. Oh, wow. Jadi Mama pun seorang pelukis batik dan beberapa kali ditaja oleh contohnya Perbadanan Kota Buku ke Tokyo Book Festival, ITBM sponsor ke Chiang Mai Book Festival, dan juga Universiti Abu Dhabi juga jemput untuk membuat aktiviti mewarna batik di Abu Dhabi Book Festival beberapa kali. Ya. Kita betul-betul menghargai masa yang diluangkan di sini dan kita mendoakan segalanya selepas ini memang lebih baik lagi walaupun kita melalui tempoh yang sukar, dan semoga memberikan inspirasi juga kepada para karyawan yang lain supaya untuk tidak putus asa. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Yusof Ismail ataupun Yusof Gajah dan juga Puan Zakiah Muhammad Isa untuk meluangkan masa bersama kita pagi ini. Terima kasih. Sama-sama. Baik.